Nasyid? Okey. Dari Kelantan ke Kelang, dari kampung hingga ke kota. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mulakan pembincangan kami pada hari ini bertajuk Pelan Pemasaran Kampung Orang Asli Bukit Panjang. Terlebih dahulu kami memperkenalkan kumpulan kami, bermula daripada saya Ahmad Zulfahmi, di sebelah kiri saya Malik Sufian, Muhammad Aizat, dan di sebelah kanan saya Muhammad Ilham. Baik, kita mulakan dengan pengenalan kepada Kampung Orang Asli Bukit Panjang. Untuk pengetahuan semua, Kampung Orang Asli Bukit Panjang terdiri daripada kaum orang Jakun, which is yang mana orang asli suku kaum Jakun merupakan salah satu daripada 3 kumpulan terbesar orang asli di dunia, iaitu terdiri daripada Negrito, Senoy dan Melayu Proto. Dan kebanyakan orang asli di Malaysia yang terdiri daripada kaum Jakun adalah mendiami di sekitar kawasan selatan Semenanjung Malaysia, terutama Negeri Johor. Lokasi yang terletak Kampung Orang Asli Bukit Panjang ini terletak di sebuah kawasan pinggir bandar beralamat Kampung Orang Asli Bukit Panjang 84600 Bukit Kepong, Johor. Jadi mari kita mengenali bagaimanakah budaya yang terdapat di Kampung Orang Asli Bukit Panjang. Pertamanya, budaya orang asli Bukit Panjang ini budaya materialnya adalah berkaitan dengan dialek, kraft tangan, senjata, tarian dan makanan. Dan manakala budaya bukan material ialah kepercayaan, iaitu orang asli masyarakat kaum Jakun masih mengamalkan amalan animisme, iaitu faktor alamiah yang membawa maksud mempercayai gunung, mempercayai sungai, mempercayai pokok-pokok di kawasan mereka. Dan untuk plan pemasaran pada hari ini adalah sumber yang sedia ada boleh dijadikan sebagai pusat pelancongan yang menarik, dan keaktifan pelancongan dapat memberi manfaat kepada komuniti orang asli dari segi sosial dan budaya. Dan yang terakhir sekali, komuniti orang asli boleh memainkan peranan penting dalam mempromosikan warisan budaya mereka melalui pelancongan. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad Zulfahmi. Seterusnya untuk pasaran mengenai Kampung Orang Asli ini, kami telah mengenal pasti 3 pasaran, iaitu yang pertama pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah. Untuk pelajar sekolah menengah, sekolah rendah ini adalah amat perlu kerana untuk mereka lebih mengenai orang asli di Bukit Panjang ini. Seterusnya ialah pengunjung tempatan dan antarabangsa. Hal ini untuk mempromosikan produk-produk yang ada di Kampung Orang Asli tersebut. Dan terakhir ialah mengemak alam sekitar, yang mana di Bukit Panjang tempat itu kaya dengan sumber semula jadi. Jadi seterusnya, baiklah, terima kasih saudara Ilham. Jadi saya akan sambung pembincangan dengan analisis SWOT di Kampung Orang Asli. Jadi yang pertama sekali, kekuatan itu ia kaya dengan sumber semula jadi. Jadi orang asli ini apa yang mereka kaya? Contohnya iaitu Bukit Bakau, sumber-sumber hutan, tanah yang lapang serta ladang kelapa sawit. Jadi selain itu mereka juga dapat mewujudkan pelancongan. Jadi kerana tempat mereka yang kaya dengan sumber semula jadi ini, ia membuatkan tempat yang sesuai untuk membuat pelancongan seperti adventure tourism yang akan dibentangkan oleh Aizat sekejap lagi. Selain itu juga kekayaan budaya. Jadi perkampungan orang asli ini seperti yang Zulfahmi sudah beritahu, orang asli ini dikenali sebagai kampung kaum orang asli Jakun. Jadi kaum mereka ada budaya yang kami pun tidak pernah
tahu. Jadi itu membuatkan mereka salah satu kekuatan dalam SWOT analisis ini. Jadi masuk kepada kelemahan. Yang pertama adalah akses yang terhad ke kawasan perkampungan. Jadi kalau pelancong ingin nak masuki perkampungan orang asli ini, prosesnya amatlah rumit kerana orang asli ini masih tidak ramah lagi dan masih tidak tersedia untuk menerima pelancong dengan tangan terbuka. Jadi selain itu, keterbatasan sumber daya ekonomi. Jadi walaupun perkampungan orang asli ini penuh dengan sumber ekonomi semula jadi, tetapi mereka tiada ilmu pengetahuan yang boleh mempromosikan sumber yang mereka ada di kawasan perkampungan mereka ini. Dan yang terakhir, isu sosial dan keselamatan. Jadi selain daripada susah nak masuk perkampungan orang asli ini, menurut pemerhatian kami masa di kampung orang asli itu, tempat itu juga tiada infrastruktur seperti pondok pengawal. Jadi kalau pelancong ingin masuk perkampungan orang asli ini, ia akan menjadi satu isu lah untuk keselamatan mereka. Jadi untuk peluang pula pemasaran produk tradisional. Jadi kalau kalian boleh lihat di dua gambar ini adalah produk-produk kraft tangan orang asli yang dikenali sebagai sumpit dan kecap. Jadi produk-produk ini boleh menjadi peluang untuk mereka memasarkan di sektor pemasaran pelancong. Selain itu, meningkatkan kesedaran dan konservasi budaya. Jadi budaya mereka ini perlu dikekalkan. Jadi oleh sebab itu membuat pelancongan di kawasan orang asli ini dapat meningkatkan kesedaran kepada pelajar, kepada orang luar di sana atas kewujudan orang-orang asli ini. Dan yang terakhir, ancaman. Jadi yang pertama sekali, ancaman ialah tiada trend pelancongan. Trend pelancongan ini seperti anda semua tahu dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti media dan juga pengaruh ataupun influencer. Jadi kalau orang asli, perkampungan orang asli ini setakat ini tiada trend pelancongan yang tetap. Jadi ini akan membuatkan mereka agak sukar untuk mempromosikan tempat dia. Selain itu, budaya yang terancam. Walaupun kampung orang asli Jakun ini mempunyai budaya, tetapi menurut pemerhatian kami, budaya mereka semakin terancam sebab generasi yang baru tidak mengikut tradisi mereka, nenek moyang mereka. Dan yang terakhir ialah kekurangan jaringan akses IT. Jadi masa kami pergi ke sana, kawasan orang asli ini tiada internet dan juga data muda ahli. Jadi amat susahlah untuk mereka nak untuk pelancong datang dan menggunakan internet kalau nak singgah ke kawasan orang asli. Jadi saya akan pass ke saudara Aizat. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih saudara Malik. So jadi saya sekarang akan meneruskan dengan produk-produk pelancongan yang kami ingin bawakan di kampung orang asli Bukit Panjang. Jadi yang pertama sekali ialah ATV, iaitu kenderaan semua medan. ATV ini dia dibina bermula daripada membina latar kenderaan semua medan di kawasan kelapa sawit yang ada di perkampungan orang asli tersebut. Jadi laluan yang akan dilalui oleh pelancong sewaktu menaiki ATV ini ialah melalui semua kawasan kelapa sawit dan kaki gunung yang terdapat di kampungan orang asli. Dan ATV ini juga sesuailah untuk pelancong yang gemarkan aktiviti ekstrim dan juga yakni meluangkan masa bersama rakan-rakan. Jadi seterusnya ialah mendedah hutan, iaitu dalam bahasa Inggeris dipanggil jaga trekking. Jadi jaga trekking ini kami akan membina laluan khas untuk memudahkan aktiviti mendaki dan meredah di kawasan hutan. Ia juga untuk mengurangkan risiko kecederaan kepada pelancong. Dan juga kami juga akan membuang semua halangan
sepanjang jalan. Misalnya seperti dahan pokok ataupun batu tajam dan sebagainya. Dan mendahului anjing sesuai untuk pelancong juga yang gemar dengan aktiviti ekstrim serta yang sukakan flora dan juga fauna. Dan yang terakhir sekali ialah menikmati pemandangan matahari terbenam. Jadi kami akan menyediakan sebuah lokasi zoom pemandangan yang khas untuk pelancong yang ingin mendaki gunung kemudian ingin melihat waktu pemandangan matahari terbenam daripada atas bukit. Jadi tempat ini juga boleh digunakan pada bila-bila masa saja, bukan saja pada waktu matahari terbenam. Dan ia juga sangatlah sesuai untuk pelancong yang ingin berkelak juga sambil melihat matahari terbenam dan juga menikmati masa mereka. Jadi saya akan teruskan kepada next. Ya, terima kasih kepada Aizat. Terus seterusnya ialah cadangan yang telah rekomendasi kami untuk memperbaiki pulih tempat orang asli Bukit Panjang tersebut. Yang pertama ialah menambah parking lot. Jadi memandangkan tempat tersebut kurang tempat meletak kenderaan dan kerap terjadi kesesakan lalu lintas. Jadi dengan penambahan parking lot, ramai pelancong dapat datang dan menikmati alam semula jadi di Bukit Panjang ini. Seterusnya ialah penggunaan media sosial. Jadi dengan pihak pengurusan akan menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mewar-warkan produk-produk yang ada di Bukit Panjang. Yang seterusnya ialah papan tanda. Dengan kewujudan papan tanda yang banyak, proses navigasi dan kelancaran perjalanan pelancong akan lebih mudah dan ini dapat memanfaatkan kedua-dua pihak. Dan yang terakhir ialah agensi pelancongan. Dengan kerjasama dengan agensi pelancongan, pelbagai pakej dan produk dapat digunakan dan ini akan menambahkan kedatangan pada pelancong di tempat tersebut. Jadi sekian saja daripada video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan teruskan dengan sesi Q&A. Jadi sesiapa ada pertanyaan? Saya tadi ada sebut pasal rumah jesi untuk jadi pusat pelancongan. Jadi kami nak tanya bagaimana anda nak bangunkan kampung tu sebagai satu pusat pelancongan? Baik. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. So, kerana kami menyentuh tempat kawasan orang asli yang mana sukar untuk kami develop, jadi kami akan meminta bantuan daripada kerajaan negeri untuk membangunkan tempat ini kerana tanah orang asli juga telah pun diwartakan sebagai tanah sultan. Jadi kami akan bekerjarapat dengan pihak kerajaan negeri dan juga Jawawa sebagai suatu agensi, satu organisasi yang bertanggungjawab untuk menjaga orang asli di negara Malaysia. Jadi dengan pendekatan bekerjasama dengan mereka akan membantu kami untuk memastikan pelancongan yang kami bangunkan di kawasan orang asli kampung Bukit Panjang ini sentiasa dalam kelestarian atau kita panggil sustainable. Terima kasih. Ada lagi? Kan. Nak tanya, kenapa korang pilih pelajar sebagai sasaran pemasaran? Kenapa kita orang pilih pelajar ya? Jadi seperti yang saya katakan tadi, kami memilih pelajar walaupun tempat yang kami pilih ini lebih kepada pelancongan pengembaraan iaitu adventure tourism. Kami menyelipkan sedikit mengenai edutourism iaitu pelancongan pendidikan. Jadi dengan adanya para pelajar, mereka boleh lebih terdedah dan dapat mempelajari mengenai budaya-budaya di orang asli Bukit Panjang dan ini akan memanfaatkan mereka untuk jangka masa yang akan datang. Terima kasih. Okay. Last, apakah marketing mix yang korang gunakan untuk produk di kampung orang asli? Okey, baiklah.
untuk marketing mix kami ada banyak, tapi antaranya adalah yang pertama sekali produk, iaitu seperti yang kami telah bentangkan tadi, produk yang terdapat di kampung orang asli ialah apa nama, ATV, Sunset, ya, dan juga produk mereka sendiri iaitu sumpit dan kecap. Jadi selain itu, marketing yang kedua yang kami dapat beritahu anda adalah people, itu orang-orang lah. Jadi people adalah contohnya kami kerajaan dan juga orang-orang asli yang terlibat. Dan yang terakhir adalah tempat itu sendiri, place. So untuk jadi untuk orang asli punya tempat, sesuai kerana mempunyai sumber-sumber alam semula jadi yang banyak.